Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan lihat bagaimanakah cara menulis sebuah karangan yang mantap, matang dan menepati kehendak pemeriksa. Untuk yang pertama, sebelum kita memulakan sebarang penulisan karangan, kita mesti kenal apakah itu penulisan. Okey, penulisan adalah satu penghasilan teks karangan yang mana kita melibatkan proses berfikir dan mengeluarkan idea. Setelah kita berfikir dan mengeluarkan idea, seterusnya idea tersebut kita olah menjadi sebuah cerita yang lengkap. Itulah maksudnya penulisan karangan. Pemikiran yang kita olah menjadi sebuah cerita yang lengkap. Okey? Baik, kita juga dah kenal apa itu penulisan dan sekarang kita lihat bentuk sebuah karangan. Di dalam satu karangan yang lengkap, yang matang, yang mantap, perlu ada 3 bahagian. Iaitu bahagian pendahuluan 1 perenggan, bahagian isi 5 perenggan, bahagian penutup 1 perenggan. Bererti untuk peringkat SPM kita perlu ada 7 perenggan dalam sebuah karangan yang kita tulis. Okey, kita lihat pula contoh soalan. Sebelum kita pergi kepada karangan tadi, cikgu bagi satu contoh soalan. Tengok soalan ini cikgu telah bahagikan kepada 2 bahagian. Bahagian atas dan bahagian bawah. Setiap pembahagian itu ada maksud yang tersendiri. Okey, kita baca dulu dan kita fahami. Tahun 2020 menyaksikan seluruh dunia menjadi lumpuh ekoran diserang pandemik yang mampu membunuh puluhan ribu nyawa dalam masa beberapa bulan sahaja. Pandemik yang dikenali sebagai coronavirus atau COVID-19 menjadi kebimbangan setiap umat manusia. Pelbagai usaha telah diambil untuk mengelakkan penularan virus tersebut. Namun sehingga kini seluruh dunia masih menemui jalan buntu. Okey, ini dipanggil sebagai situasi. Ya, bahagian pertama ini ialah situasi. Dia soalan ni memberikan kita gambaran tentang apakah yang perlu kita jana di dalam pemikiran kita. Apakah idea yang perlu kita olah. Kemudian bahagian yang kedua barulah kehendak soalan. Apakah soalannya? Nyatakan usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh anggota masyarakat untuk membantu mengelakkan berlakunya penularan wabak tersebut dengan lebih meluas. Okey, jadi soalan nak suruh kita beritahu apa yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan COVID-19 ini daripada terus merebak. Okey, itu adalah contoh soalan. Alright, kita dah tengok tadi tubuh badan karangan. So, ini adalah yang pertama iaitu perenggan pertama, perenggan pendahuluan. Di dalam perenggan pendahuluan kita ada 2 jenis ayat yang perlu kita tulis. Kalau kita nak karangan kita betul-betul mantap dan mengikut kehendak pemeriksaan, kita kena buat macam ni. Yang pertama adalah ayat rangsangan, yang kedua adalah ayat arahan. Okey, apakah itu ayat rangsangan? Ayat rangsangan maksudnya calon dia perlu merangsang pemikiran sendiri. Kamu perlu merangsang pemikiran kamu sendiri. Macam mana kita nak merangsang pemikiran? Berdasarkan apa? Berdasarkan kepada situasi yang diberi. Ingat soalan tadi ada situasi, ada soalan. So, ayat rangsangan adalah merujuk kepada situasi yang diberi. Kita mesti merangsang pemikiran kita berdasarkan situasi dengan menanya soalan seperti apa, bila, di mana, kenapa, siapa dan bagaimana. Okey, ada 6 soalan. Tak semestinya kita soal semua. Kita soalah 3 ke 4 ke untuk merangsang pemikiran kita tentang coronavirus. Kemudian setelah kita rangsang pemikiran kita, kita mula menulis ayat rangsangan dan seterusnya sebelum kita masuk ke perenggan kedua ayat isi, kita wajib tulis ayat arahan. Okey, apa dia ayat arahan? Maksudnya calon mula menjawab soalan setelah menyatakan beberapa ayat rangsangan. Calon hendaklah memberi jawapan berdasarkan kehendak soalan. Okey? So ingat dalam ayat pendahuluan ada 2 jenis ayat, ayat rangsangan dan ayat arahan.
Baik, sekarang kita akan lihat satu persatu. Bagaimana cara kita nak merangsang pemikiran kita? Okay, cikgu ada bagi contoh 3 soalan. Yang pertama, apakah coronavirus? Kita tanya diri kita sendiri. Jangan pula tanya kawan sebelah. Tanya diri sendiri. Apakah coronavirus? Jadi bila kita dah tanya, kita mesti olah tadi, soalan tadi menjadi satu idea dan menghasilkannya dalam bentuk penulisan. Jadi kita pun tulis. Coronavirus merupakan keluarga virus yang menyebabkan pelbagai penyakit dari selsema sehingga yang lebih teruk boleh mengundang maut. Wabak ini dikatakan berpunca daripada virus yang terdapat dalam badan haiwan seperti kelawar dan ular. Okey, bagaimana virus ini tersebar? Tanya diri lagi. Jadi jawab pula, virus ini boleh tersebar dari haiwan ke manusia melalui pemakanan dan juga sesama manusia melalui cecair badan sewaktu batuk atau bersin, bersentuhan dan penyebaran melalui menyentuh barang-barang pesakit seperti baju, tuala, telefon dan sebagainya. Siapa akan dijangkiti? Virus ini akan menjangkiti sesiapa sahaja yang terdedah kepadanya. Bagi mereka yang mempunyai latar belakang penyakit kronik akan lebih mudah akan lebih berisiko ataupun lebih mudah dijangkiti. So, kita dah mula menulis ayat rangsangan, kita dah rangsang pemikiran kita tadi, kita dah mula tahu apa itu coronavirus. Sekarang kita nak tulis ayat arahan. Okey, ayat arahan tadi sebagaimana cikgu dah maklumkan, kita kena memastikan kehendak soalan. Jadi, kita tengok sekali lagi, nyatakan usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh anggota masyarakat untuk mengelakkan berlakunya penularan wabak tersebut dengan lebih meluas. Jadi kita terus kepada jawapan. Terdapat pelbagai usaha dan langkah yang boleh diambil oleh anggota masyarakat bagi mengelakkan wabak ini daripada terus menular dan membunuh lebih ramai umat manusia. So kita dah tulis ayat rangsangan dan ayat arahan dalam satu perenggan pendahuluan. Dah siap, kita akan masuk ke perenggan kedua iaitu perenggan isi. Kalau di dalam perenggan pendahuluan tadi, kita ada 2 sahaja ayat. Di dalam perenggan isi, perlu mempunyai 6 jenis ayat untuk menghasilkan karangan yang mantap dan matang. Okey? Yang pertama kena ada ayat tajuk. Selepas ayat tajuk kena ada ayat huraian. Apakah itu ayat huraian? Iaitu menghuraikan tajuk dengan lebih terperinci. Setelah kita huraikan, kita beri contoh. Contohnya, apakah ayat contoh? Menyatakan contoh yang sesuai berkaitan tajuk yang telah kita huraikan. Kemudian ayat kesan. Nyatakan kesan yang diperoleh daripada usaha yang telah dijalankan. Kemudian ayat peribahasa. Nyatakan satu peribahasa yang bertepatan dengan situasi yang dibincangkan. Okey, nombor 5 ni, ayat peribahasa ni optional, pilihan. Kalau misalnya kita kata kita tak ada, dah habis dah tak boleh fikir, tak ada peribahasa yang sesuai, maka kita tinggalkan dia, abaikan. So, ayat yang kelima ni abaikan. Kalau kita tak ada. Kalau ada, bagus. Kalau tak ada, tak apa. Okey? Dia masuk kategori sunat, tak wajib. Kemudian yang last sekali ialah ayat kesimpulan kecil. Sebagai penutup kepada isi yang dibincangkan sebelum kita masuk ke isi lain. Yang ini penting ya, yang ini penting. Nombor 6 ni penting. Kita kena tutup dulu sebelum kita ambil penanda, guna penanda wacana dan masuk ke isi lain. Kita mesti tutup dulu isi yang sedang kita bincangkan. Supaya nampak satu isi itu. Okey? Jadi, calon hendaklah menggunakan penanda wacana sebelum membincangkan isi seterusnya. Ulangi langkah di atas sehingga habis semua isi dibincangkan. Okey? So, kita dah tahu 6. So, kita tengok bagaimanakah contoh ataupun caranya. Ini ialah cara menulis ayat isi. Ada 6 soalannya. Ayat tajuk. Dia tanya tadi, nyatakan usaha-usaha yang boleh kita ambil. So, kita bolehlah kata usaha ataupun langkah, tak kisah. Langkah utama yang boleh dilakukan oleh anggota masyarakat dalam usaha menyekat penularan pandemik ini ialah dengan menjaga kebersihan diri. Itu tajuk kita, jaga kebersihan diri. Sekarang kita nak huraikan apakah maksudnya menjaga kebersihan diri. Sebagaimana yang kita semua telah sedia maklum, kebersihan merupakan satu langkah penting dalam usaha mengelakkan daripada merebaknya sebarang penyakit. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan menjaga kebersihan diri dan juga persekitaran, secara tidak langsung kita telah mematikan virus tersebut sebelum sempat menjangkiti orang lain. Okay, so berilah satu contoh.
Sebagai contoh, mencuci tangan. Contohnya ialah contoh ni maksudnya bagaimana cara kita jaga kebersihan diri. Sebagai contoh, mencuci tangan dengan kerap dan mengikut langkah pembersihan yang tepat, iaitu mencuci telapak tangan, belakang tangan dan celah-celah jari menggunakan sabun yang mempunyai kandungan antibakteria yang tinggi. Seterusnya ayat kesan. Setelah kita cuci tangan, kesannya apa? Langkah mencuci tangan dengan lebih kerap akan dapat memastikan virus tidak berjaya menjangkiti orang lain, atau dengan kata lain, kita telah berjaya memutuskan rantaiannya. Okey, letak satu peribahasa. Peribahasa ni lah yang tadi cikgu kata kalau awak tak ada, tak apa. Tapi kalau ada, dia akan menjadikan karangan awak lebih cantik. Ya. Keadaan ini bertepatan dengan peribahasa mencegah lebih baik daripada mengubati. Jelas kepada kita bahawa menjaga kebersihan diri dapat menyekat penularan virus dengan lebih meluas. Okey, kita tutup isi ni. Bererti kita dah tak nak bincang lagi tentang menjaga kebersihan diri. Kita dah nak bincang isi lain. Dan kita gunakan penanda wacana. Seterusnya, ataupun langkah seterusnya yang boleh dilakukan ialah memakai topeng muka ataupun penutup mulut dan hidung. Huraikan kenapa apa dia penutup mulut dan hidung, apa fungsinya, beri contoh bila kita kena pakai, apa kesannya kalau kita pakai. Jadi apa peribahasa, boleh kita kata sediakan payung sebelum hujan. Kemudian kita simpulkan, guna penanda wacana, masuk lagi yang lain. Itu adalah cara menulis ayat isi. Ingat mesti ada 6 ayat untuk menghasilkan perenggan isi yang mantap. Next, kita masuk ke perenggan ketiga, iaitu perenggan yang akhir, perenggan kesimpulan. Kalau di dalam pendahuluan tadi ada 2 ayat, ayat ransangan, ayat arahan. Dalam kesimpulan isi ada 6 ayat, tajuk, huraian, contoh, kesan, peribahasa dan kesimpulan kecil. Last sekali dalam ayat kesimpulan keseluruhan pula, kita kena ada 2 jenis ayat, iaitu ayat cadangan dan ayat harapan. Ayat cadangan ni kita kena ada perkataan hendaklah, haruslah, mestilah, perlulah. Maksudnya dalam ayat cadangan ini kita memberi cadangan kita. Apa yang kita kena buat? Selain daripada kita dah tulis semua ke atas tadi, usaha-usaha tadi kita dah tulis, cadangan yang terakhir dan apa harapan kita. Untuk menunjukkan harapan kita kena ada perkataan agar, demi, untuk dan sebagainya. Bagaimana cara menulis? Ini ialah contohnya cara kita tulis ayat kesimpulan. Segala isi telah pun kita rangkumkan dan bincangkan bersama-sama dalam usaha untuk menangani penularan pandemik yang mampu membunuh banyak jiwa ini. Tanpa usaha bersama sudah tentu kita akan tewas dan jatuh tersungkur kerana virus yang kecil malah tidak mampu dilihat oleh mata kasar ini sangat hebat sebenarnya. Maksud justru tu ialah cadangan kita. Justru semua pihak termasuklah barisan pemimpin negara dan segenap lapisan masyarakat perlulah bekerjasama bagai aur dengan tebing dalam usaha ini agar virus yang tidak diingini dapat dihapuskan dari muka bumi dan seterusnya menyelamatkan seluruh umat manusia. Ayat harapan tu ada perkataan agar, ayat cadangan ada perkataan perlulah. Baik. Sekarang kita lihat semua tadi. Yang kita dah tanya, kita jawab, kita tanya, kita jawab. Inilah hasilnya. Cuba kita baca. Adakah setiap perenggan itu mempunyai kesinambungan antara satu sama lain? Coronavirus merupakan keluarga virus yang menyebabkan pelbagai penyakit. Dari selesema sehingga yang lebih teruk boleh mengundang maut. Wabak ini dikatakan berpunca daripada virus yang terdapat dalam badan haiwan seperti kelawar dan ular. Virus ini boleh tersebar dari haiwan ke manusia melalui pemakanan dan juga sesama manusia melalui cecair badan sewaktu batuk atau bersin, bersentuhan dan penyebaran melalui menyentuh barang-barang pesakit seperti baju, tuala, telefon dan sebagainya. Virus ini akan menjangkiti sesiapa sahaja yang terdedah kepadanya. Bagi mereka yang mempunyai latar belakang penyakit kronik akan lebih berisiko untuk dijangkiti. Terdapat pelbagai usaha dan langkah yang boleh diambil oleh anggota masyarakat bagi mengelakkan wabak ini daripada terus menular dan membunuh lebih ramai umat manusia. Langkah utama yang boleh dilakukan oleh anggota masyarakat dalam usaha menyekat penularan pandemik ini ialah dengan menjaga kebersihan diri.
Sebagaimana kita semua telah sedia maklum, kebersihan merupakan satu langkah penting dalam usaha mengelakkan daripada merebaknya sebarang penyakit. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan menjaga kebersihan diri secara tidak langsung, kita telah mematikan virus tersebut sebelum sempat menjangkiti orang lain. Sebagai contoh, mencuci tangan dengan kerap dan mengikuti langkah pembersihan yang tepat, iaitu mencuci telapak tangan, belakang tangan dan celah-celah jari menggunakan sabun yang mempunyai kandungan antibakteria. Langkah mencuci tangan dengan lebih kerap akan dapat memastikan virus tidak berjaya menjangkiti orang lain, atau dengan kata lain, kita telah berjaya memutuskan rantaiannya. Keadaan ini bertepatan dengan peribahasa mencegah lebih baik daripada mengubati. Jelas kepada kita bahawa menjaga kebersihan diri dapat menyekat penularan virus dengan lebih meluas. Segala isi berkaitan usaha untuk menangani penularan pandemik yang mampu membunuh banyak nyawa ini telah pun kita rangkumkan dan bincangkan bersama-sama. Tanpa usaha bersama, sudah tentu kita akan tewas dan jatuh tersungkur kerana virus yang kecil malah tidak mampu dilihat oleh mata kasar ini sangat hebat sebenarnya. Justru, semua pihak termasuklah barisan pemimpin negara dan segenap lapisan masyarakat perlulah bekerjasama bagai aur dengan tebing dalam usaha menanganinya agar virus yang tidak diingini dapat dihapuskan dari muka bumi dan seterusnya menyelamatkan seluruh umat manusia dari bahaya yang mengancam nyawa. Okey, nampak tak bagaimana caranya kita boleh menghasilkan sebuah karangan yang mantap? Sekiranya kita ikut semua step yang cikgu beri, awak akan berjaya menghasilkan karangan yang mantap. Seterusnya, dapat mencapai skor yang awak nak dalam peperiksaan SPM. Okey, so selamat mencuba dan semoga berjaya. Okey, cikgu nak buat satu tugasan. Cikgu dah bagi satu isi. So, di ruangan komen di bawah nanti awak cuba buat satu perenggan isi sahaja yang mempunyai 6 jenis ayat. Okey, selamat mencuba dan semoga berjaya. Apa-apa boleh tanya di ruangan komen. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum.